Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada malam ni. Malam ni kita di PDM Bukit Pasir Timur Kita di PDM Bukit Pasir Timur bersama dengan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. Kita ada rakan-rakan ketua cawangan berhampiran yang hadir, sahabat-sahabat daripada Taman Flora, daripada Haji Salim ada, saudara Kamis, daripada mana ni? Baju hitam ni macam baju muda je. Bukan Oh, tengah hantar report rakan-rakan di PDM Pasir Timur, hadirin hadirat yang berada di rumah, pegawai-pegawai keselamatan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kat rumah tak dengar ni, ada orang ke tak ada orang ni. Jadi saudara, malam ni kita nak kupas beberapa isu semasa. Seperti mana yang anda sedia maklum bahawa hari ni kerajaan di peringkat pusat ni ada yang mengatakan masih lagi kerajaan Perikatan Nasional. Itu sebab kalau kita tengok di Melaka, contohnya di kem-kem tentera, ada yang confuse. Kita nak undi Barisan Nasional ke Perikatan Nasional? Kerana dia kata kerajaan hari ini yang memerintah ialah Perikatan Nasional. Jadi hari ini saya nak membetulkan salah tafsir tuan-tuan. Betul, memang 114 orang yang melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah 114 orang yang melantik Perdana Menteri sekarang. Tetapi Perdana Menteri sekarang ialah seorang Perdana Menteri yang datangnya daripada Barisan Nasional. Dan beliau juga turun berkempen di negeri Johor ini. Dia juga berkempen untuk apa tuan-tuan? Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, saudara, pengurusi dia siapa? Abah kau. Perikatan Nasional, pengurusi dia abah kau, iaitu Presiden Bersatu. Kalau Perdana Menteri datangnya daripada Barisan Nasional, Barisan Nasional, parti yang terbesar sekali di dalam Barisan Nasional ialah UMNO. UMNO tuan-tuan. Dan siapa lagi yang berada di dalam Barisan Nasional? Kalau di negeri Johor ini hanya dua buah parti lain, iaitu MIC dan MCA. Tiga buah parti saja di negeri Johor ini, UMNO, MIC, MCA. UMNO bertanding 37 kursi. MCA bertanding 15 kursi. Dan MIC bertanding 4 kursi, tuan-tuan. Ini kena jelas, kena jelas. Jadi saya harap jangan ada yang keliru. Kalau ada yang keliru ni, kita pun faham bahawa parti kita ni memang popular. Betul tak? Kalau tak popular, dia orang tak tiru lambang parti kita. Kan? Tetapi biru yang original, tuan-tuan, ialah biru BN. Dan biru yang tak original ialah biru Perikatan Nasional. Itu dia ciplak daripada kita. Sama juga dengan logo UMNO kat belakang ni. UMNO juga menggunakan warna merah, betul? Parti mana yang ciplak warna merah kita? Pribumi. Pribumi, iaitu parti pengurusi Perikatan Nasional. Dia menggunakan warna merah, tapi logo dia logo 6 Jahanam, tuan-tuan. Kalau tak percaya, tengok filem Piramli, filem 6 Jahanam. Bila penyamun tu dah jatuh terlentang, tuan-tuan, dekat bakal tali pinggang dia tu ada logo Bersatu. Itu kena faham. Tetapi bila datang pilihan raya nanti pada hari pembuangan undi, tuan-tuan, takkan nampak warna biru, takkan nampak warna merah, takkan nampak warna apa pun. Sebab semuanya akan dalam bentuk kertas undi kita ni hitam
putih. Hitam putih. Jadi tolong undi lambang dacing. Ni dia lambang dacing. Undi lambang dacing. Kalau nampak lambang macam tulisan Jawi, huruf Pa, memang cantik lambang dia tuan-tuan. Tapi mereka sebenarnya tak pernah memperjuangkan tentang tulisan Jawi. Mahathir adalah pengurusi pejuang yang menggunakan lambang huruf Pa. Tetapi mereka tidak pernah memperjuangkan nasib tulisan Jawi. Dia jadi Menteri Pelajaran, dia tak perjuangkan untuk kembalikan Jawi. Dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, dia juga tidak mengembalikan tulisan Jawi. Betul tak betul? Betul? Betul. Ada ke ni orang-orang di Taman Flora ni? Ke semua tengah kepala kat mi racun? Mi racun kat belakang sana tuan-tuan. Jadi malam ni moderator kita saudara KK atas sebab-sebab keselamatan beliau masih memakai apa ni face mask. Jadi ada yang bertanya, Darjah Kebesaran Sultan Selangor betul ke? Datuk Seri Najib ditarik Darjah Kebesaran Sultan Selangor. Betul, tapi ni bukan baru, cerita lama. Sebab ialah mungkin Sultan Selangor ada pertimbangan dia sendiri kenapa dia nak menarik. Cuma kita pun hairan juga, sebab ada seorang lagi penjenayah yang satu dunia dah tahu macam mana rupa dia dan rupa kekasih gelap dia, Haziq. Betul tak? Bekas Menteri Besar Selangor. Mengaibkan tak Azmin Ali ni tuan-tuan video dia? Mengaibkan. Tapi ialah nak buat macam mana, itu hak ke bawah dulu tuanku. Dia boleh pilih nak mengekalkan orang yang terlibat dengan seks luar tabi'i ini, terus menggunakan gelaran darjah dia. Sedangkan Datuk Seri Najib pada ketika itu belum lagi didapati bersalah. Baru didakwa, sudah ditarik darjah kebesaran beliau, sudah ditarik darjah kebesaran kepada Datin Sri Rosmah. Tapi tak apa tuan-tuan, ada banyak darjah kebesaran negeri-negeri lain yang Datuk Seri Najib masih lagi simpan. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu hak ke bawah duli tuanku. Dia nak tarik, kita tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Itu hak dia. Kita sebagai rakyat, kita jaga hak kita. Hak tuanku kita jangan campur. Okey, silakan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Hari ini isu panas, betul ke Ketua Bersatu Mersing Puan Parti umum sokong calon BN, Datuk boleh mengesahkan? Saya rasa itu dah terang lagi bersuluh kerana majlis beliau meletakkan jawatan dan meninggalkan Bersatu berlangsung di hadapan Presiden UMNO dan mantan Presiden UMNO di Mersing. Hari ini Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi berada di Mersing dan mereka mengambil kesempatan tersebut untuk mengumumkan bahawa mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada Parti Bersatu dan mereka mahu menyertai UMNO. Dia masuk UMNO? Kita tak dengar lah dia cakap masuk UMNO tadi. Tak ada. Dia adik berjumpa dengan Presiden UMNO, maknanya dia dah tak yakin dengan Bersatu. Dan kalau dia tak menyokong kita, takkan dia buat pengumuman tu di hadapan Presiden UMNO, betul tak? Mesti ada sebab. Okey, soalan lain. Tuan-tuan yang berada di sini juga boleh bertanya soalan. Ini merupakan program live yang kita buat setiap malam. Ada kalanya kita buat di studio, ada kalanya kita buat di dalam ceramah-ceramah umum. Malam ni kita nak buat ceramah umum, kita tak dapat nak buat sebab ada kekangan-kekangan untuk mendapatkan permit polis. Jadi buat live tak perlu permit. Jadi tidak ada masalah. Okey. Ya Dok, soalan seterusnya. Okey. Pengurusi PH Johor katanya lepas menang baru umum calon MB Johor. Ini adakah berani tak berani ni ke atau macam mana ni? Dia sebenarnya berlakunya perebutan jawatan MB Johor ni. Sebenarnya bagi saya
Pakatan Harapan tak perlu pun berebut sebab memang dia orang takkan menang. Betul tak? InsyaAllah. Jadi sepatutnya dia beritahulah kami tidak berpuas hati bila mana PKR menamakan Mazli Malik sebagai calon Menteri Besar, kan? Amanah mana nak terima, tuan-tuan? Sebab dia orang pun ada cita-cita nak menjadi Menteri Besar juga, kan? Belum lagi pejuang yang bertanding pada hakikatnya juga merupakan PH 3.0. PH yang asal, ada DAP di dalamnya, ada amanah di dalamnya, ada PKR di dalamnya, dan ada Bersatu di dalamnya. Betul tak? PH 2.0 Bersatu. Kali ini dia bawa PAS pula, kan? PH 3.0 Pejuang. Dulu Pejuang di dalam Bersatu, sekarang dia dah tinggalkan Bersatu, dia buat satu parti baru namanya Pejuang. Dan ada pula PH 4.0. Siapa dia? Muda. Sebab dia juga merupakan menteri di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir ketika Tun Dr. Mahathir menjadi pengurusi Pakatan Harapan. Betul tak? Jadi semua yang kita lawan dalam pilihan raya ni, saudara, kecuali parti Putra ada satu, parti Warisan juga adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Okey. Okey, kita hari ni nak tanya sikit pasal PAS ni tu sikit. Ya. Tuan Ibrahim kata MN ni belum ada batu nisan, akan dinilai semula selepas PRN Johor. Jadi kenapa mesti selepas PRN Johor? Tuan kata nak boleh balik bekerjasama semula dengan UMNO. Mungkin Datuk boleh ulas sikit. Dia sebenarnya macam ni, kita di Melaka, kita menawarkan kepada PAS 3 hingga 5 kursi. Kita menawarkan kepada PAS 3 hingga 5 kursi. Tetapi kita cakap, kalau PAS ambil 3 hingga 5 kursi tu, kursi yang mereka bertanding ni hampir pasti mereka akan menang. Tetapi mereka memilih untuk bertanding bersama dengan Bersatu atas tiket Perikatan Nasional. So, bertanding atas tiket Perikatan Nasional ni mereka dapat 8 kursi. Walaupun 8 kursi ni, tuan-tuan, dia tahu dia tak boleh menang. Dia tak boleh menang kursi-kursi 8 kursi ni. Tetapi saudara, disebabkan dana pilihan raya yang mampu diberikan oleh Bersatu, maka mereka memilih untuk setia kepada dana yang akan dibekalkan oleh Bersatu daripada setia kawan dia antara kita yang telah pun mewujudkan muafakat nasional. Jadi ini pilihan dia, kita tak boleh nak bantah. Itu hak dia. Kita dah kahwin dengan dia, tapi masalahnya kita kahwin dengan dia dekat Thailand. Baru nak balik Malaysia register, tuan-tuan, belum sempat sampai kat Malaysia, dia dah nikah dengan orang lain. So dari segi hukum, haram hukum dia nikah dengan Bersatu. Tetapi kalau guna surat nikah Thailand dengan surat nikah dia dengan Bersatu, maka dari segi undang-undang negara ni, PPBM merupakan suami dia yang sah. Jadi kita jangan komplain lah, tuan-tuan. Kalau dia nak bersama dengan PPBM, biarkan. Saya yakin kalau misalnya selepas ini di bawah pemerintahan Tuan Ibrahim Tuan Man, mungkin PAS akan kembali bersama dengan UMNO. Kita kalau umat Islam dalam Malaysia ni, saudara, 2 buah parti saja yang mempunyai umat Islam yang besar. Pertama, UMNO ada 3.8 hingga 4.2 juta ahli. Dan yang kedua, PAS ada sekitar 1.2 juta ahli. Bersatu ni entah ada lagi 100,000 ke tidak, kita pun tak pasti. Sebab ramai yang sudah pun berhijrah menyertai Pejuang. Betul tak? Jadi kita doa saja. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau misalnya Tuan Ibrahim Tuan Man tak dapat mengambil alih pucuk kepimpinan parti, mungkin peluang untuk kita melihat UMNO dengan PAS kembali bersama ni, mungkin generasi-generasi akan datang lah. Untuk di negeri Johor, yang amat berhormat Datuk Seri Utama Insinyur Hasni Mohamad sudah pun menawarkan 4 kursi kepada PAS. Tetapi PAS memilih untuk menerima 15 kursi daripada Bersatu.
4 kursi yang PAS bertanding, saya boleh jamin. Bukan hanya PAS boleh menang semua 4 kursi, tetapi jumlah kursi yang akan dimenangi oleh BN juga akan meningkat. Bukan hanya kursi UMNO, tetapi ianya juga sokongan PAS akan membantu calon-calon daripada MIC dan MCA juga untuk memenangi lebih banyak kursi. Tapi apakan daya tuan-tuan, kita merancang, perancangan Allah Ta'ala lebih baik. Jadi kalau lepas kalah 2 pilihan raya, baru mereka nak sedar, baru mereka nak kembali bersama dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan insya-Allah berlaku. Jadi mungkin lepas ni mereka akan lebih rasional. Manalah tahu lepas ni kita ada pilihan raya umum, kita masih lagi boleh bersama. Cuma kita harap bila kita bekerjasama dengan mereka, jangan lepas pilihan raya dia bawa lagi kursi tu pergi ikut bersatu. Betul tak? Kita tak nak benda ni berlaku, insya-Allah. Okey. Jadi kita nampak Tuan Ibrahim ni kenyataan dia memang agak konsisten tu Ya. Cumanya Haji Awang ni nampak agak flip-flop sentiasa kan. Ya. Jadi ada satu media portal utusan. Ya. Dia mengatakan PAS lebih, ini Haji Awang kata mengatakan PAS lebih awal mempunyai kesepahaman bertulis dengan Bersatu bagi mewujudkan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan PH sebelum wujudnya Muafakat Nasional. Jadi ini Saya sedih lah bila saya bukan sedih pasal melihat perangai Tuan Guru Haji Hadi ni. Saya sedih melihat rakan-rakan akar umbi PAS. Sebab rakan-rakan akar umbi PAS ini melihat pembohongan demi pembohongan yang dilakukan oleh presiden mereka. Saya yakin mereka pun berkecil hati. Sebabnya UMNO dengan PAS ni mula-mula kita turun secara besar-besaran ketika perhimpunan ISET. Ingat lagi tuan-tuan? Ya. Kita berhimpun beratus ribu orang di dataran Merdeka tu. Pada ketika itu kita menentang sebuah kerajaan yang dipanggil Pakatan Harapan. Betul tak? Pakatan Harapan ketika itu siapa pengurusi dia? Siapa tuan-tuan? Mahathir. Jadi kalau Pakatan Harapan yang kita tentang, yang UMNO tentang, yang PAS tentang, ialah Pakatan Harapan yang dipengerusikan, dikepalai oleh pengurusi Bersatu, iaitu Tuan Dr. Mahathir. Bagaimana mungkin PAS sudah sign agreement dengan Mahathir dulu, baru dia sign piagam dengan kita. Sebab menandatangani piagam Muafakat Nasional itu berlaku selepas kita menentang ISET. Selepas kita menentang ISET. Dan kita juga jangan lupa tuan-tuan, bila Tuan Guru Haji Hadi mengatakan bahawa mereka telah tanda tangan dulu perjanjian dengan Bersatu, maknanya tuan-tuan, PAS telah mengkhianati kita dan Bersatu. Maknanya bukan satu pengkhianatan yang dia buat. Dia dah khianat, dia dah tanda tangan dengan Bersatu, kemudian dia tinggalkan Bersatu, dia buat ISET dengan kita, kemudian dia tanda tangan Muafakat Nasional dengan kita. Betul tak? Itu pengkhianatan pertama dia kepada Bersatu. Lepas tu dia patah balik kepada kekasih lama dia. Dia menyertai Perikatan Nasional dengan Bersatu. Dia khianat pada kita pula. Jadi Tuan Guru Haji Hadi ni saya rasa sebaik-baiknya dia teliti apa yang nak diperkatakan, sebab bila dia silap kata, orang baru tahu bahawa sebenarnya air mata yang berjurai-jurai di PWTC ketika umat Islam melihat UMNO dan PAS akhirnya berdamai. Rupanya air mata palsu tuan-tuan. Dia sudah pun menandatangani perjanjian dengan Bersatu terlebih dahulu. Itu lagi bahana, lagi bahaya implikasi dia. Maknanya 2 kali Presiden PAS ni mengkhianati. Mula-mula khianat Bersatu, lepas tu khianat UMNO. Itu lagi bahaya. Jadi lebih baiklah kurangkanlah buat kenyataan-kenyataan yang boleh mendedahkan
yang boleh merosakkan nama baik PAS itu sendiri. Dalam PAS ni saudara kita kena faham, yang menghasut Tuan Guru Haji Hadi ni 2-3 orang je. Taqiyuddin, Menteri Besar Terengganu Samsuri, Dr. Sam. Ada 1-2 orang je. Yang lain ni semua okey. Jadi itu sebab kita jangan cari musuh dengan orang-orang PAS. Ini kita kena pastikan. Di negeri Johor ni pun, laporan-laporan yang saya terima menunjukkan ramai akar umbi PAS lebih selesa bekerjasama dengan UMNO. Betul tak betul? Jadi kita jaga akar umbi PAS. Kalau nak marah pun, nak jawab pun, jawab 1-2 orang PAS ni cukup. Yang mana yang dah lari daripada perjuangan. Yang ini yang kita jawab. Kita jangan serang mana-mana akar umbi ataupun pemimpin PAS yang lain yang okey. Alright. Okey tu, ada perkara yang dibangkitkan dalam penonton online Datuk ni. Okey. Dia kata Datuk ni dulu menyokong Anwar Ibrahim. Ya. Lepas tu kemudian berpaling tadah macam tu lah lebih kurang. Okey. Saya rasa benda ni, isu ni Datuk dah jawab. Mungkin dia ni tertinggal bas. Okey. Mungkin Datuk Saya nak beritahu dengan tuan-tuan saya telah dipecat daripada UMNO pada 6 Oktober tahun 1998. Sebab saya dipecat kerana ketika Mahathir berucap pada 8 September, 6 hari selepas dia memecat Anwar Ibrahim. Ketika dia berucap tu tuan-tuan, dia kata Anwar sudah jumpa saya, Anwar sudah mengaku dia ada buat. Maknanya dia ada meliwat lah. Jadi masa tu saya bangun, saya sebut pembohong di Dewan Merdeka tu. Saya sebut satu perkataan je, pembohong. Jadi disebabkan satu perkataan yang saya sebut ni tuan-tuan, saya dipecat daripada UMNO. Dan syarat dia 3 tahun saya tak boleh merayu. Genap 3 tahun. Saudara, ketika itu saya berada di dalam kem tahanan Kemunting, ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya kena ISA bukan sekali, 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kursus jangka pendek. Lepas tu kena kursus jangka panjang sikit, 2 tahun 2 bulan. Jadi ini nak kena jelas, kena jelas. Saya tak masuk mana-mana parti. Lepas dipecat daripada UMNO, saya tubuhkan sebuah parti politik yang dipanggil Angkatan Reformasi Malaysia. Tak lulus. Tak lulus tuan-tuan. Lepas tu ada usaha daripada pihak ABIM tubuhkan sebuah parti dengan mengambil alih parti baru, Parti Ikatan Muslimin di Terengganu. Dia tukar nama parti jadi Parti Keadilan Nasional, ringkasnya Keadilan. Jadi saya antara orang yang mengasas parti baru ni lah tuan-tuan. Saya merupakan Ketua Pemuda Johor yang pertama dan Ketua UMNO, Ketua Keadilan bahagian Seri Gading. Memang saya tak nafikan, ini adalah sejarah saya. Ini adalah sejarah yang mematangkan kita. Dan pada sekitar tahun 2004, 2004, bila saya menegur Datin Seri Wan Azizah dan Eza Makno. Eza Makno ni saudara, yang saya marah dengan dia, duit yang orang derma ni tuan-tuan, dia buat banglo rumah dia. Atas pentas berdegar-degar, duk cerita pasal UMNO rasuah, BN rasuah. Betul tak? Tapi dia daripada dalam penjara ni, saya beritahu, isteri dia datang tiap-tiap minggu bawa album. Album apa tuan-tuan? Kita duduk penjara, kita hilang segala-galanya. Kereta kena tarik, rumah terpaksa kena, keluarga kena keluar, kena sewa rumah yang lebih kecil. Dia daripada dalam penjara ni tuan-tuan, duit yang orang ramai derma ni, dia bina banglo. Dia bina banglo tuan-tuan. Saya dah cakap ni lama, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Masih ada lagi. Dan kedua, saya menegur Datin Seri Wan Azizah. Pada tahun 2003 saudara, 2003, Wan Azizah, Elizabeth Wong, ni kawan baik Kencua, Azmin Ali dan Khalid Jaafar, 4 individu ni telah pergi ke Washington DC berjumpa dengan seorang bangsa Yahudi bernama George Soros. Ingat lagi?
penjangak mata wang yang telah menyerang ekonomi Malaysia, mata wang Malaysia tahun 1997. Okey. Saya pertikaikan. Dia jumpa Soros untuk mendapatkan dana pilihan raya untuk pilihan raya tahun 2004. Dan sebelum saya dipecat daripada PKR, saya hadir dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya. Saya setiausaha Pergerakan Pemuda Keadilan pada ketika itu, pusat, dan saya ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan. Menang bertanding. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saya teguh macam mana Presiden Parti berjumpa dengan Yahudi ni tidak minta izin dengan Majlis Kerja Tertinggi Keadilan. Kita ni orang Islam, tuan-tuan. Islam ajar kita, kan? Kita berkawan pun tak boleh dengan Yahudi dengan Nasara ni. Betul tak? Betul tak betul, tuan-tuan? Berkawan pun tak boleh. Apatah lagi kalau kita minta dana pilihan raya daripada Yahudi dengan Nasara ni. Tak boleh. So, bila saya pertikaikan benda ni, saudara, saya dipecat. Walaupun Majlis Kerja Pimpinan Tertinggi Keadilan mencadangkan saya cuma digantung. Tetapi Wan Azizah pada ketika itu diberikan ultimatum, diberikan kata dua oleh Eza Makno dan juga Azmin Ali. Kalau tak pecat Lokman Adam, mereka berdua akan tinggalkan PKR. Jadi Wan Azizah kata, no, pecat. So saya dipecat, tuan-tuan. Ini kena jelas. Saya tak pernah tinggalkan UMNO. Saya dipecat daripada UMNO. Tetapi orang yang pecat saya, Tuan Dr. Mahathir, 2 kali tinggalkan UMNO, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham. Okey? Saya juga tak pernah tinggalkan PKR. Bukan jenis saya ni tinggalkan perjuangan, tuan-tuan. Tetapi orang yang pecat saya, Eza Makno, pun dah meninggalkan PKR. Betul tak betul? Dia tinggalkan PKR, tuan-tuan. Dia masuk UMNO. Dia beri jawatan senator mula-mula. Betul tak? Senator gaji tak besar, tuan-tuan. Lepas tu dia dilantik oleh Datuk Seri Najib sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Jusabi. Jusabi. Patut naik pangkat pergi Jusa A, tapi tiba-tiba ada halangan untuk dia pergi ke PM office. Jadi dia mengambil keputusan meletakkan jawatan dia dan dia keluar parti. Lepas dia keluar parti, tuan-tuan, dia merisik nak masuk keadilan. Dia dah keluar parti, dia dah umum, keadilan tak nak terima dia sebagai sebagai ahli. Keadilan tak boleh lupa apa yang dia dah buat. Maka dia pergi berjumpa dengan Muhyiddin menyertai Bersatu. Masa tu Bersatu baru menubuhkan parti dia. So Bersatu pun, tuan-tuan, pada ketika itu tidak memberikan dia sebarang jawatan. Dia terima jadi ahli. Jadi 2 minggu saja dia menjadi ahli Bersatu. Dia keluar daripada Bersatu. Dia keluar daripada Bersatu. Ya? Dia keluar daripada Bersatu. Dan akhirnya, tuan-tuan, dia menubuhkan parti dia sendiri. Dia menubuhkan parti dia sendiri. Dan akhirnya dia keluar daripada parti dia sendiri. Jadi, tuan-tuan, inilah manusia-manusia. Dan Azmin Ali yang memberikan ultimatum kalau tak pecat saya, dia akan keluar parti. Akhirnya Azmin Ali juga keluar daripada parti PKR. Okey? Jadi kena jelas, tuan-tuan. Saya saudara, saya juga dipecat kali kedua. Pada bulan Februari 2019. Ini kena jelas supaya tuan-tuan faham. Kenapa saya dipecat? Adakah saya khianat parti? Tidak, tuan-tuan. Sebab parti saya ketika itu, UMNO ni, nak bekerjasama dengan Mahathir. Saya dah lawan Mahathir semenjak usia saya 25 tahun. Saya lawan Mahathir semenjak Mahathir kata, zaman Rasulullah ni, tuan-tuan, Rasulullah tak cukur janggut dia ni sebab tak ada pisau jilid. Ingat lagi? 1997 lebih kurang. Dan kemudian saya ingat lagi pada ucapan penggulungan dia pada tahun 1997, dia mengatakan zaman Rasulullah wanita pakai hijab.
Kerana tak nak pasir masuk dekat rambut dia. Bini hang tak nak pakai tudung, tu bini hang punya pasal. Bini hang pun rasa macam tak berapa nak wajib pakai tudung, sebab yang dia pakai tu semuanya tuan-tuan, itu pun dah macam tudung. Bini dia bukan ada rambut pun. Yang dia pakai tu macam menutup aurat lah. Cuma tutup aurat tak lengkap lah. Dia patut tutup. Jadi saya nak beritahu, sebagai seorang pemimpin, kalau isteri kita tak mampu dakwah untuk dia pakai tudung, setidak-tidaknya kita jangan mempengaruhi orang lain untuk tidak bertudung. Ini prinsip saya. Jadi saya memang tak suka Mahathir ni lama dah tuan-tuan. Jadi tiba-tiba lepas Mahathir dah 2 kali, saudara, dah 2 kali keluar daripada UMNO dan dia bekerjasama dengan DAP untuk benam UMNO, untuk tanam UMNO. Kemudian dia buat parti baru yang dinamakan Pribumi ataupun PPBM. Kita nak kerjasama dengan Mahathir lagi. Jadi atas dasar tu saya bantah. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, kita orang Johor ni ramai yang berbudi bahasa, tapi tak tahulah saya ni Johor spesies apa. Bila saya bantah tu keras, bila keras ni tuan-tuan, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengambil keputusan untuk memecat saya. Saya tak boleh cakap apalah. Itu hak Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk memecat saya. Cuma bila time waktu saya dipecat tu, tuan-tuan, ada seorang yang bukan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO turut angkat tangan minta supaya dipecat. Ini salah seorang daripadanya lah. Sebenarnya ketua-ketua perhubungan yang bukan dilantik sebagai Majlis Kerja Tertinggi UMNO atau dipilih sebagai Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia boleh hadir, turut hadir, tetapi dia tidak boleh mengundi. Itu sebab Lembaga Disiplin UMNO mencadangkan supaya pemecatan saya ditarik balik. Tapi nak buat macam mana, ada orang takut tengok saya masuk balik dalam UMNO ni. Ada pula seorang pengurusi perhubungan di wilayah Persekutuan, bila Tok Mat membacakan cadangan pengurusi Lembaga Disiplin UMNO supaya pemecatan saya dibatalkan, Datuk Seri Johari Ghani mengatakan bahawa tak apa, kita batalkan pemecatan dia, kita pecat semula. Itu sebabnya saya diterima semula sebagai ahli, akhirnya sebagai ahli biasa. Maknanya ahli biasa ni dia ada syarat-syarat, tak boleh bertanding dalam tempoh 3 tahun, Jadi sepatutnya orang tak perlu bimbang lah dengan saya tak boleh bertanding dalam parti 3 tahun ni. Jadi janganlah ada risau sangat sampai permit pun susah nak keluar kan. Okey, jelas Jadi saya nak beritahu, satu ketika dahulu memang saya mengagumi Anwar Ibrahim. Saya tak nafikan. Sebab dia ni, kita zaman kita muda ni, kita kagum dengan orang yang pandai bercakap. Kan? Memang dia pandai bercakap. Tetapi saya mula tak yakin dengan dia tuan-tuan, bila mana saya bertanya dengan beliau, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri tak bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi? Saya ingat lagi, saya tanya dengan dia 19 hari bulan September. Saya dalam kereta dengan dia, saya duduk sini, sebelah Sani, driver dia, belakang tu Datuk Seri Anwar, sebelah belakang saya Datin Sri Wan Azizah. Dalam kereta keluar daripada tol Sungai Besi nak pergi Sungai Chua untuk gerakan pembebasan Lim Guan Eng yang ketika itu ditahan di penjara Kajang. Saya tanya dengan dia, dia senyum dengan saya. Dia kata dia dah tanya dengan banyak ulama. Ulama-ulama nasihatkan saya jangan main dengan sumpah. Tuan-tuan, tuduhan meliwat ni berat tak berat? Berat tak? Berat. Kalau dah tak ada cara kita nak mempertahankan diri kita dituduh main punggung orang. Islam membenarkan bila kita dituduh, bukan menuduh. Menuduh kita tak boleh melafazkan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Bila kita dituduh,
untuk mempertahankan diri. Untuk mempertahankan diri, kita dibolehkan apa yang dipanggil sebagai bermubahalah. Bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Tapi pasal Anwar ni tuan-tuan, bekas Presiden Nabil, dia faham bahaya kalau melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Kan? Sebab kalau kita menipu dengan melafazkan sumpah wallahi wabillahi watallahi, Allah Ta'ala tak tunggu di akhirat untuk balas. Dia akan balas cash di bumi ni tuan-tuan, di dunia. Itu sebab bila mana Stanley Clement Augustine, suami Nikaji, buat SD, buat akuan bersumpah menceritakan rumah tangga dia rosak kerana hubungan di antara isteri dia Nikaji, seorang warga Singapura, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya cabar Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melafazkan sumpah. Berani tak dia sumpah tuan-tuan? Tak berani. Saya buat laporan polis bila saya dapat video Azmin Ali dengan Haziq. Haziq ni tuan-tuan sudah mengaku memang dia dalam video tu. Betul tak? First time dalam history tuan-tuan, seorang yang mengaku dia dalam video tu mengaku dia melakukan kesalahan jenayah seks luar tabi'i, tetapi tidak ada pendakwaan ke atas dia. Sebab apa tak ada pendakwaan ke atas Haziq? Kalau didakwa Haziq, kena dakwa Azmin. Boleh Azmin jadi Menteri Kanan nombor 1? Tak boleh. Faham kan? Tuan-tuan yakin tak gambar tu Azmin Ali? Yakin tak yakin? Semua dah tengok video lucah lah ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya bawa video tersebut pergi ke Jakarta, berjumpa dengan pakar forensik bersama dengan Datuk Seri Ali, kan? Dan saya juga bawa video tersebut pergi ke Birmingham, United Kingdom. Dia orang tak percaya mungkin orang Jakarta punya laporan forensik. Kita bawa pergi pakar forensik video di Birmingham. Kedua-dua pakar ni mengesahkan memang itu Azmin Ali dan Haziq. Tapi nak buat macam mana? Ketua Polis Negara ketika itu, bukan sekarang ni okey. Ketua Polis Negara ketika itu yang dilantik oleh Mahathir Mohamad mengatakan bahawa video tu kabur tuan-tuan. Kabur. Kita pun fahamlah. Bukan setakat video tu kabur. Sampai sekarang pun dia janji bulan 12 kita akan bawa balik Jolo. Dah berapa kali bulan 12 ni tuan-tuan? Sampaikan rupa Jolo ni dah jadi macam beruang, jalan dah macam seladang katanya. Sampai sekarang tak bawa balik lagi. Betul tak? Jadi saudara, inilah hakikat dan realiti dia tuan-tuan. Tetapi bila Datuk Seri Najib Tun Razak dituduh telah membunuh Altan Tuyah di hadapan saya tuan-tuan, di Pulau Pinang, Datuk Seri Najib bersumpah wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan perempuan Mongolia. Dan baru-baru ni bila Lim Kit Siang kata dia bunuh lagi sekali, dia bersumpah di Kampung Baru. Dia bersumpah dan dia kata kalau saya terlibat dalam pembunuhan Altan Tuyah, saya rela Allah turunkan bala pada diri saya. Namun jika saya tidak terlibat, saya mohon Allah turunkan bala kepada orang yang menuduh. Tengok apa jadi sekarang ni. Satu persatu tuan-tuan terbongkar. Hari ni lebih sedap tuan-tuan, bila mana pendedahan yang dibuat hari ini di media sosial, di dalam minit mesyuarat, ketika 1MDB ataupun TIA pada ketika itu mahu meminjam duit, menerbitkan bond. Pada ketika itu, hakim yang telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, Hakim Nazlan, rupa-rupanya terlibat pada ketika itu mewakili Maybank tuan-tuan. Saudara cuba bayangkan, macam mana dia boleh jadi hakim? Dia terlibat dengan urus niaga berkaitan dengan 1MDB. Dia belajar Oxford.
Sama cerdik macam YB Khairi Jamaluddin. Cerdik Cerdik tak cerdik? Dah ambil booster belum ni? Ha? Dah ambil booster Cerdik lah tu. Betul lah. Tuan-tuan, takkan dia tak tahu dia kena declare dalam mahkamah. Dia kena declare dalam mahkamah. Dia ada kepentingan dalam kes yang melibatkan 1MDB. Dia pernah jadi General Counsel kepada Maybank. Dia tak boleh mengadili kes tersebut. Dia diam. Dia diam, tuan-tuan. Hari ini sudah terbongkar. Hari ini juga sudah terbongkar. Keluarga Governor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz menerima 715 juta. Kroni Tun Dr. Mahathir Nur Muhammad Yaakob, bekas Menteri Kewangan, menerima 85 juta. Begitu juga dengan orang yang memasukkan duit ke dalam akaun Datuk Seri Najib di SRC, duit SRC International, yang Datuk Seri Najib dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Dia tak tahu menau. Dia bersumpah lepas dia dapati bersalah di mahkamah rayuan, tuan-tuan. Dia tak tahu menau duit tu dimasukkan dalam akaun dia, dan dia tak pernah mengarahkan sesiapa. Ini kena jelas, tuan-tuan. Sama juga dengan Datuk Zahid. Bila Muhyiddin menuduh, Muhyiddin menuduh, dia datang bawa fail bertimbun, betul tak? Datuk Zahid, dia depan saya, dia dah kata wallahi, dia dah bersumpah depan saya, tuan-tuan, dia tak pernah bawa fail pergi jumpa dengan Muhyiddin macam yang direka oleh Muhyiddin. Dan dia tweet, dia kata saya bersedia bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa dia tak pernah berjumpa dengan Muhyiddin, minta tolong Muhyiddin lepaskan dia daripada kes bawa fail ni. Tak pernah. Jadi tuan-tuan, kita umat Islam, betul tak? Kita umat Islam. Kita nak percaya dengan orang yang berani kerana benar ke, atau orang yang kata saya tak pernah berbohong, itu sebab saya tak berani bersumpah? Tuan-tuan, pernah tuan-tuan dengar ke? Pernah ayat macam ni pernah keluar? Muhyiddin kata saya tak pernah berbohong, itu sebab saya tak nak bersumpah. Tuan-tuan, orang gila je dan lembu je. Lembu pun pandai bermikir, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi rumput dengan bagi besi, tuan-tuan rasa lembu akan makan yang mana? Rumput. Maknanya lembu pun boleh fikir, tuan-tuan. Nama dia pun dia tipu kita. Betul tak betul? Selama hari ni kita panggil dia apa? Tan Sri Mahyudin Yassin. Betul tak? Mohdyasssin. Padahal nama dia Mahyadin. Mahyadin. Mdyasin. Nama pun dia tipu, tuan-tuan. Macam mana kita nak percaya dia tak pernah berbohong? Jadi bab kata Nabil, lu fikirlah sendiri. Okey, jelas Okey. Okey tu, hari ni Perkataan Nasional Muhyiddin ada keluarkan 11 tawaran. Adakah ini 11 tawaran ni satu lagi penipuan selepas gagal mengenaikan manifesto PH terdahulu? Mungkin Datuk boleh ulas sikit. Ulas satu persatu. Apa tawaran ni? Tawaran Muhyiddin Yassin. Tawaran pertama, komputer riba percuma dan bantuan tunai. Yang kedua, menyelamatkan projek perumahan terbengkalai generasi baru Felda. Bantuan komputer percuma. Saya nak beritahu tuan-tuan, tak payah tunggu Muhyiddin. Zaman Datuk Seri Najib pun banyak dah kita bagi laptop kepada laptop Satu Malaysia. Ingat tak? Dekat laptop kita tu ada logo Satu Malaysia ni. Logo ni, ingat lagi? Dah lama punya cerita. Betul tak? Syed Saddiq pun boleh bagi laptop, tuan-tuan. Cuma yang bagi laptop pada dia, duit tu datang daripada kalimullah, tuan-tuan. Ni geng-geng tingkat 4 punya kawan-kawan lah. UCM Libra. Okey? Jadi tak payah nak sembang ni. Apa lagi dia janji? Menyelamatkan projek perumahan terbengkalai generasi baru Felda. Seolah-olah BN tak ni apa membela Felda. Felda ni dah lama. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, di bawah Ikhtiar Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad sudah pun
mengemukakan kita akan memberikan 3,200 lot. 3,200 lot melalui Perumahan Negeri Johor untuk anak-anak generasi kedua Felda. Di antara janji Muhyiddin dengan janji Barisan Nasional, yang mana satu tuan-tuan nak pilih tuan-tuan? Tuan-tuan pun boleh tahu bahawa dulu janji diorang yang lama, 60 janji tu, ketika Pakatan Harapan menjanjikan 60 janji tu, Muhyiddin ketika itu PN ke PH tuan-tuan? Dia PH. Betul tak? Muda ketika itu PH ke muda tuan-tuan? PH. Pejuang pada ketika itu dia PH ke pejuang tuan-tuan? PH. Jadi jangan terpedaya. Depa ni semua sekali adalah kaki kencing yang telah menipu rakyat Malaysia, bukan setakat rakyat Johor. Bau lama pun boleh hilang lagi tuan-tuan. Hari ni dia orang nak bagi air percuma. Tuan-tuan, mula-mula Azmin kata air percuma, semua air percuma. Yang saya tahu tuan-tuan, setakat ini yang confirm dah dapat air percuma cuma Haziq seorang. Yang lain belum dapat. Betul tak? Sekarang dia limitkan air percuma tu hanya 20 meter padu. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, Pakatan Harapan pernah bagi berapa, lebih kurang 14 meter padu di negeri Selangor. Betul tak? Kali pertama dia menang, dia bagi air percuma. Sebab apa dia bagi air percuma? Sebab ini yang paling murah sekali tuan-tuan. RM11.40 saja nilai dia. Yang paling senang dibuat. Jadi dia orang janji ni yang senang-senang dia buat dulu. Lagi 1 bulan nak pilihan raya, baru dia umumkan talian bebas tol untuk melaporkan jalan berlubang. Tuan-tuan faham tak apa yang dia orang buat ni? Nak tunjukkan banyak janji yang dia orang dah tunaikan. Betul. Kalau awal-awal dia buat benda yang repair jalan raya, yang menelan belanja yang mahal, maka bankrupt lah dia orang ni cepat. Banyak benda dia tak boleh buat. Jadi dia akan buat benda yang murah dulu. Bagi air percuma, bagi insurans. Yang murah-murah ni, saudara, yang belanja dia sikit. Yang ini dia buat dulu. Dah dekat pilihan raya tuan-tuan, baru dia buat benda-benda yang menelan belanja besar. Jadi kalau kita terpedaya dengan dia orang punya wayang kulit ni, wayang PG ni, memang kita akan mengundi Perikatan Nasional kali ni. Saya nak tanya satu je. Air percuma kat Selangor tu ada lagi tak? Ada. Dah tak ada tuan-tuan. Bukan setakat air percuma dah tak ada, air nak bayar pun dah tak ada tuan-tuan. Jadi apa guna kalau sekarang ni tuan-tuan nak bayar air pun air tak ada. Okey? Jadi kita tak payah kupas lah. Apa ni, lebih banyak janji-janji manis yang angin syurga yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab kita belum lupa janji-janji lama dia yang belum ditunaikan. Ada lagi benda-benda janji dia yang pelik-pelik ke? Semuanya murah-murah. Semua yang murah-murah. Janji kecap. Janji murah-murah ni tuan-tuan, siapa pun boleh buat. Setakat ini saya nak beritahu dengan saudara, pada pilihan raya umum yang ke-18, kita patut buat pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2017 lepas Sukan C, ketika ada feel good factor. Tapi kita drag sampai bulan 5. Sebab apa? Salah satu sebabnya nak pastikan semua janji yang BN buat pada tahun 2013 ditunaikan. Dan pada ketika kita buat janji baru, manifesto 2018, pilihan raya ke-14, pada ketika itu kita keluarkan senarai janji yang kita dah tunaikan. Janji yang kita buat pada tahun 2013, BN telah pun menunaikan 99.6% tuan-tuan. Yang kita punya markah kurang sikit ialah bab kebebasan agama. Itu je tuan-tuan yang menyebabkan kita tak dapat 100%. Mana ada kerajaan dalam dunia
begitu efisien dia punya tunai janji sampai ke tahap begitu. Itu sebab kita berani menggunakan slogan janji ditepati. Kita berani sebab apa? Sebab kita tunaikan 99.6%. Hampir semua janji kita. Yang tak capai KPI penuh ialah kebebasan agama pada ketika itu. Maklumlah kita ni sebuah negara Islam sebagai agama persekutuan, ada benda-benda yang kita lebih perjuangkan agama Islam. Memang yang ini kita ada sedikit tak berapa capai kita punya KPI. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Kita buka kalau Kita buka soalan sebelum pada kita tutup. hadirin yang hadir. Ada soalan? Datuk, ada nak tanya apa-apa? Haji Saleh, ada nak tanya? Silakan. Ya? Oh, kereta api laju. Semalam saya dah kupas Parit Raja. Kita sekarang ni berada di Dun Parit Yani. Parit Yani tidak ada kereta api laju Parit Raja, tuan-tuan, saya nak beritahu dengan saudara, kalau misalnya kita tak kalah pada tahun 2018. Okey? Kita ada lebih kurang 6 hentian daripada bandar Malaysia di Sungai Besi tu untuk pergi ke Singapura. High speed rail ataupun kereta api laju ni, dia ada 6 hentian. Salah satu hentiannya ialah di Bandar Pura Kencana. Tempat dekat rumah saya sekarang tuan-tuan Di Pura Kencana ni, di bawah, di dalam Dewan Undangan Negeri Parit Raja. Cuba tuan-tuan bayangkan, high speed rail ni dia akan bawa pelancong daripada Singapura. So di mana tempat dia berhenti ni, bandar-bandar ini akan boom. Bandar-bandar kecil ini akan menjadi sebuah bandar yang berkembang yang pesat. Saya nak ambil contoh lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kenapa Datuk Seri Najib buat high speed rail ni? Kenapa Datuk Seri Najib terlibat membantu untuk menjayakan One Belt One Road yang dibuat oleh pihak China, yang mana kita akan ada kereta api yang datang daripada China, singgah di Kelantan, Kota Baru, singgah di Terengganu, singgah di mana lagi? Kuantan, dan akhirnya ke Port Klang. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok pantai timur dengan pantai barat ni, bandar-bandar dia mana lebih maju? Pantai timur ke pantai barat? Pantai barat. Sebab apa pantai barat maju? Sebab dia ada North-South Highway. Barang-barang dagangan boleh dibawa daripada Perlis, Bukit Kayu Hitam, sampailah ke Johor. Tambak Johor nak pergi ke Singapura. Betul tak? Ini laluan dia cantik. Pengangkutan, sistem pengangkutan cantik. Kita juga ada kereta api, betul? Kita tadi pergi ke Keluang. Tadi saya bersama dengan saudara Syed Hussein, Ketua Perangan Pemuda Keluang, dan kawan-kawan BNYV. Kita buat, nak kata apa dipanggil, Speakers Corner. Memang betul lah, speakernya ada. Corner je tak ada tuan-tuan. Sebab arahan SOP boleh bercakap atas van tu, atas truck tu, tak boleh berhenti. Tak apalah, kita ikut je lah apa KJ cakap Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Lebuh Raya Utara Selatan ini juga menyumbang, bila orang mula daripada satu negeri ke satu negeri, bandar-bandar sepanjang perjalanan, bandar Batu Worth contohnya, tumbuh pesat. Bandar Ipoh tumbuh pesat. Bandar mana lagi? Bandar Kuala Lumpur, Bandar Seremban, Bandar Melaka, Johor Bahru, semua tumbuh dengan pesat. Betul tak? Sesedara itu yang Datuk Seri Najib nak melihat, supaya bandar-bandar di sebelah pantai timur juga. Kita nak tengok Kota Baru jadi macam Johor Bahru. Kita nak tengok Kuala Terengganu jadi macam Ipoh. Kita nak tengok Kuantan lagi besar.
Tapi malangnya, bila kita silap memangkah, tuan-tuan. Bila kita silap memangkah, mereka menjadi kerajaan saja. Apa yang mereka buat? Mereka batalkan high speed rail. Mereka batalkan ECRL. Mereka batalkan banyak perjanjian-perjanjian, projek-projek yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Saudara, apa implikasi daripada pembatalan ni? Pertama sekali, ECRL, tuan-tuan, dijangka akan membantu pertumbuhan ekonomi meningkat 1.5%. Masa 2017, berapa pertumbuhan ekonomi Malaysia? Pertumbuhan ekonomi Malaysia 5.9%. Siapa pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia ketika itu? Ketika itu Filipina, 6.9%. Nombor 2, tuan-tuan, ialah negeri China. 6.7%. Malaysia, tuan-tuan, 5.9%. Nombor 3, pertumbuhan paling pesat di dunia. Tetapi ada bahalul yang percaya Malaysia dalam menuju kebankrapan. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab bila dengar apa yang Muhyiddin cakap, bila dengar apa yang Mahathir cakap, bila dengar apa yang Lim Kit Siang, Lim Guok Eng kata, apa yang pakar formula Rafizi Ramli cakap, semua main terima bulat-bulat. Sebab Rafizi accountant, takkan dia tipu. Betul tak? Inilah masalah kita. Jadi saudara, cuba bayangkan 5.9%. Kalau ECRL saja boleh tambah 1.5%. Daripada 5.9 jadi 6.9 jadi 7.4%. Siapa nombor 1 dalam dunia, tuan-tuan? Dari segi pertumbuhan. Itu belum lagi ECRL, tuan-tuan. Dan sekarang ni double tracking yang sampai ke Gemas. Sekarang ni nak dipanjangkan pergi ke Johor. Cuba bayangkan kalau kita berjaya memerintah negeri Johor, dan tambah hebat lagi kalau kita berjaya selepas saja menang di Johor ini, kita buat pilihan raya umum. Dan kerajaan kita, BN dapat membentuk kerajaan secara bersendirian. Banyak benda yang kita boleh buat untuk negara kita. Betul tak betul, tuan-tuan? So, bila kita dapat menambah pendapatan negara, bila pelaburan langsung asing masuk, kita akan wujudkan banyak peluang pekerjaan, banyak peluang perniagaan industri kecil sederhana, banyak peluang untuk supply tu, supply ni. Betul? Akhirnya yang dapat manfaat rakyat Malaysia. Tapi kalau kita ada Perdana Menteri yang tak cerdik, macam Mahathir, macam Muhyiddin dia nak buat balik. Dulu dia kata dia tak nak buat. Betul tak? Sekarang dia kata kita akan sokong untuk buat high speed rail balik. Ayat tu dah tepat lah tu. Biarlah dia hanya menjadi penyokong. Sebab dia tahu dia takkan memerintah negeri Johor. Jadi yang akan buat ialah Barisan Nasional. Kalau dia nak sokong, kita nak buat macam mana, tuan-tuan? Kita terima je lah sokongan dia. Jadi kita kena jelas sebab ni. Okey, ada soalan lain? Soalan lain? Soalan takhir. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada mana? Saya daripada mana? Nampak baju serba hitam tu macam muda tadi. Ya? Nak hantar report kan? Oh, hantar report. Okey. Saya dari Sandun. Okey, kita sebagai rakyat dapat lihat perbalahan ataupun konflik yang berlaku dalam politik Malaysia. Betul. Datuk sendiri lebih arif dan lebih tahu selok-belok tentang politik ni. Betul. Kadang kita sebagai rakyat menjadi macam tak yakin parti mana yang perlu kita undi. Ya. Soalan saya, Ya. masih relevan ke Barisan Nasional untuk masa akan datang demi kemaslahatan rakyat? InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah setakat hari ni saya tak jawab tadi bila orang tanya kenapa saya akhirnya memilih untuk bersama dengan BN. Bila saya dipecat kali kedua, tuan-tuan, pada ketika itu saya boleh mengambil keputusan untuk menyertai mana-mana parti dalam Malaysia. Betul tak? Tapi kenapa saya tak menyertai PKR? Kenapa saya tak menyertai Bersatu? Bersatu Perdana Menteri. Kenapa saya tak menyertai DAP macam
Syafura ataupun Marina, betul tak? Sebabnya tuan-tuan, bila saya berada bersama dengan PKR selama lebih kurang 6 tahun, saya dapat menilai, dulu saya bersama dengan UMNO, saya mula berjinak dengan UMNO umur saya 15 tahun. Umur saya 18 saya dah jadi ketua pemuda cawangan di Taman Keluang di Johor. Kan? 1995 kalau tak silap saya berpindah untuk menjadi ahli di Seri Gading sebab pada ketika itu rumah mak saya, bapa saya di Keluang, mak saya rumah di Taman Koperasi. Kalau masih ingat, pada 20 September 1998 Anwar Ibrahim datang di rumah saya, berceramah di atas bumbung rumah saya. Pada ketika itu, tuan-tuan. Mak saya hadir begitu. Oh, mak ada okay, salam kat mak. Beritahu dengan dia, Datuk Luqman. Mak saya ada. Oh, ada dah dengar lah tu. Okey lah tu. Okey. Jadi saya dah menilai kedua-dua belah pihak. Walaupun tuan-tuan kalau dari segi populariti ni, kalau saya nak buat parti baru pun saya boleh buat parti baru. Betul tak? Tetapi apa guna kalau saya membantu jadi macam Mahathir Mohamad memecah belahkan lagi orang Melayu ni. UMNO ni saudara, memang kita tak nafikan memang ada yang korup. Ini kita kena terima. Dalam UMNO memang ada yang korup. Tetapi alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada Tuan Dr. Mahathir kerana dia telah mengutip semua yang korup-korup ni, tuan-tuan. Mustafa Muhammad, kita bagi 34 juta ringgit untuk dana pengundi luar. Akhirnya duit ini masuk ke dalam akaun isteri dengan anak dia. Jadi bila 3 hari dia dipanggil oleh pihak AMLA, kemudian Daim Zainuddin memberikan kata dua kepada dia. Sama ada dia tinggalkan UMNO ataupun isteri dan anak dia akan didakwa. Saya yakin kalau Tok Pa, tuan-tuan, diugut, mungkin dia tidak akan meninggalkan UMNO. Tapi bila isteri dia nak didakwa, anak dia nak didakwa, suami dengan bapa mana yang nak melihat anak dia susah, betul tak? Akhirnya Tok Pa mengambil keputusan meninggalkan UMNO. Dan nama dia sebenarnya disenaraikan bersama dengan Ahmad Maslan, bersama dengan Tan Sri Syaril, bersama dengan Mas Ermiati. Betul tak betul? Tapi akhirnya bila dia lompat, dia tidak didakwa. Dia jadi lembu suci. Sama juga dengan Mas Ermiati. Dia juga tidak didakwa. Tetapi tuan-tuan, bila Presiden UMNO diarahkan oleh Mahathir untuk meninggalkan UMNO, dan dia kata no way. Dia kata kalau saya tinggalkan UMNO, dia ulangi baru ni, 3.8 juta ahli UMNO akan kencing di kubur saya, banjir kubur saya, dia kata. Betul tak? Disebabkan dia tak nak bubar UMNO dan masuk bersatu. 10 hari tak sampai, tuan-tuan, dia kena total lebih kurang 87 pertuduhan. Adil ke tak adil benda ni? Azmin Ali Tegang lagi bersuluk. Sampai sekarang tak didakwa. Muhyiddin dengan bini orang, satu kesalahan jenayah, sampai sekarang tak didakwa. Muhyiddin, rakaman suara dia disiasat oleh pihak SPRM. SPRM pun tahu memang dia dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi Bersatu. Dia menawarkan scheme of team. Scheme of team ni, tuan-tuan, dia nak bagi jawatan menteri, timbalan menteri, pengurusi GLC pada orang UMNO supaya melompat. Jadi kalau orang kata orang UMNO ni banyak korup, betul, tuan-tuan. Tapi terima kasih kepada tong sampah 2 orang ni yang telah mengutip semua orang UMNO. Ada lebih kurang 16 orang UMNO yang telah meninggalkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kita ucap terima kasih. Dan jangan lupa juga, mereka bukan kutip sampah-sampah daripada UMNO. Sampah daripada PKR pun dia kutip.
Nampak tak tuan-tuan? Orang yang berpenyakit macam Azmin Ali, dia ambil, bagi jawatan Menteri Kanan satu, Timbalan Perdana Menteri lah tu. Betul tak? Kemudian orang macam Xavier Jayakumar yang SPRM mengesahkan, masih lagi disiasat. Ada penawar? Tak ada. Sebab dia bersama dengan Bersatu. Jadi saudara, saya beritahu dengan tuan-tuan, hari ini saya berada di Keluang. Saya tengok anak muda. Anak muda ini saudara, kalau masih lagi menyokong UMNO, dan hari ini tengok 1, 2, 3, 4 5 6 7 ada lagi 8. Kat luar lagi banyak. 8 ni muka orang yang bawah 30 tahun. Maknanya tuan-tuan, kalau nak tengok generasi akan datang, kalau nak tengok kemampuan UMNO, sama ada dia boleh bertahan in the future, untuk masa depan, kalau orang muda masih lagi bersama dengan kita, insya-Allah tuan-tuan, kita tetap akan menjadi relevan di masa akan datang. Dan hari ini saya ucap terima kasih kerana orang yang hari ini bersama dengan pemuda UMNO, orang yang hari ini bersama dengan puteri UMNO, bukan calang-calang. Pakar IT ada, lawyers ramai, doctors ramai, golongan-golongan profesional yang ada otak. Setengah-setengah daripada diorang adalah sebahagian daripada mereka yang telah termakan dengan janji-janji manis Pakatan Harapan. Hari ini mereka sudah tahu apa yang Pakatan Harapan janjikan tak ditunaikan. Hanya satu je yang ditunaikan, hapuskan GST yang akhirnya mendatangkan mudarat pada negara. Negara hilang lebih kurang 30 bilion. Perbezaan antara hasil kutipan SST dengan GST setiap tahun lebih kurang 30 bilion. Dan apa yang Datuk Seri Najib yang dituduh perompak ni, yang dituduh perompak ni, saudara, perompak ni apa yang dia bagi dulu, akhirnya dirompak oleh orang yang kata diri dia bersih. Betul tak? BRIM dulu dia bagi 6.8 bilion satu tahun untuk 1.7 juta keluarga. Datang DAP memerintah, dia potong dah tinggal 4 bilion. Betul tak? Setiap tahun makin lama makin kurang, betul? Bantuan dulu untuk musim tengkujuh banyak dipotong. Bantuan untuk nelayan habis. Bantuan pesawat padi hancai. Bantuan awal persekolahan habis. Kita pun tahu banyak lagi bantuan-bantuan. Awal-awal yang dia orang perintah, nombor 1 yang dia buat, semua klinik rakyat satu Malaysia yang Datuk Seri Najib buat, diturunkan logo satu Malaysia. Itu yang dia orang buat. Tetapi UMNO gagal satu saja. UMNO tak mampu nak bagi RM30 kepada rakyat Malaysia. Okey. Tetapi walaupun kita tak mampu bagi RM30, kita bagi BRIM di bawah pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri sampai ke RM2,000. Walaupun kita tawarkan BRIM daripada 1,200, kita nak naikkan daripada 2,000 kalau kita menang 2018. Walaupun kita tak menang, sekarang Barisan Nasional telah pun menunaikan janji RM2,000. Kita di negeri Johor, Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad membelanjakan 491 juta untuk bantuan ihsan untuk mereka yang berhadapan dengan masalah kewangan ketika lockdown. Betul tak? Tetapi saudara, orang dah kenal PH siapa, orang dah kenal PH 2.0 siapa, 3.0 siapa, 4.0 siapa. Orang lagi ingat tuan-tuan apa yang berlaku sepanjang tempoh lebih kurang 17 bulan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. 61 tahun BN memerintah. Pernah tak tuan-tuan dikurung di rumah? Pernah tak pernah? Tidak. Tak pernah. Tuan-tuan boleh cari makan secara biasa. Tetapi zaman dia jadi bapa lockdown negara, tuan-tuan, kita tengok hanya orang yang ada dalam essential services yang boleh keluar cari makan.
Kalau orang macam saya essential services. Saya pengusaha restoran. Jom sate. Jualan sate saya pun merosot tuan-tuan. Bukan setakat 60% merosot. 80% merosot. Macam mana nak tak merosot tuan-tuan? Orang nak masuk makan pun tak boleh. Betul tak? Tak boleh masuk kedai. Sekejap boleh, sekejap tak boleh, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP. Kan? Last sekali fikir-fikir lah tuan-tuan. Jadi saya yakin tuan-tuan, saya tak kata BN ni sempurna. Tetapi di kalangan pilihan yang ada di Malaysia ini, BN sebenarnya bernasib baik. Kalau kita buat lebih banyak perubahan, insya-Allah kita boleh memerintah dengan jauh lebih baik. Dan di Melaka kita tengok 86% muka baru. Betul tak? Muka-muka yang kita yakin boleh merosakkan integriti UMNO, kita rehatkan. Adalah yang mana ada isu, kita rehatkan. Di Johor pun sama. Kita tunjukkan betapa UMNO serius dalam meremajakan parti kita. 80% orang baru. Datangnya daripada latar belakang yang berbeza-beza. Profesional. Maknanya kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Hasni Mohamad bawa muka baru, profesional yang sudah bersedia untuk mentadbir kerajaan negeri Johor dengan lebih telus, dengan lebih bersih, dengan lebih meletakkan kepentingan rakyat berbanding dengan perkara lain. Kalau misalnya mereka sekat jalan, mereka lari daripada perjuangan dan asas perjuangan. Hari ini saya dah ajar anak-anak muda, kalau parti mana pun memerintah tak betul, kita balon dia orang. Betul? Kita tak boleh biarkan pemimpin kita buat sesuka hati dia. Kita kena jadi orang yang menegur. Kalau kita tak tegur parti kita, maka parti kita akan dirosakkan oleh individu-individu yang tak ada niat nak jaga parti. Kita tak nak benda ni berlaku. Jadi kita nak supaya parti kita ni dijaga oleh individu-individu yang bersih. Dan dalam pemilihan yang akan datang, saya yakin ramai nak lihat parti UMNO ni dibersihkan. Betul tak betul? Betul. Sebab terlalu banyak perbalahan di dalam parti. Kenapa benda ni berlaku? Tuan-tuan, benda ni berlaku sebab tuan-tuan juga. Bukan yang dalam sini, yang kat rumah tu. Yang dalam sini saya yakin pilihan raya lepas mereka pilih Barisan Nasional. Ya, tetapi ada lebih kurang 25% orang Melayu silap buat keputusan. Termakan janji Pakatan Harapan, termakan fitnah Pakatan Harapan, mereka undi Pakatan Harapan. Betul tak? Disebabkan silap buat perhitungan ini tuan-tuan. Menteri-menteri UMNO dulu, ahli-ahli parlimen UMNO dulu, memang tak pernah diuji. Mereka pernah tak diuji dengan kekalahan? Pernah? Tak pernah. Itu sebab siapa yang tak tahan jadi pembangkang, mereka meninggalkan UMNO. Betul? Itu satu benda yang baik untuk kita. Parti kita telah dibersihkan daripada mereka ni. Di Sabah, satu kelompok tinggalkan parti kita. Benda ni baik tak baik tuan-tuan? Jangan kita lihat pada sudut yang negatif. Kalau kita nampak orang tinggalkan parti kita, orang ni bermasalah, saudara, kita jangan lihat ianya negatif, ianya positif. Kerana ini peluang kita meletakkan muka baru. Tengok di Sabah, banyak ketua pemuda menjadi ketua bahagian. Banyak timbalan, naib ketua bahagian. Ketua wanita pun ada yang diangkat menjadi ketua bahagian yang baru. Proses peremajaan parti berlaku. Dalam pemilihan yang akan datang, benda yang sama kita akan buat. Orang yang tak tahan, tak ada duit, lompat parti, bekerja untuk musuh, yang ini kita bersihkan daripada parti kita, insya-Allah. Yakinlah dengan ahli UMNO. Jangan yakin dengan kepimpinan. Sebab kepimpinan kita dah tengok ada setengah-setengah daripada mereka menang sebagai ahli parlimen, kemudian mereka berpaling tadah. Dia khianat undi yang diberikan oleh rakyat. Mereka join dengan
bersatu. PKR pun dikhianati juga. Kan? Jadi, selepas ini, bila kita memilih nombor satu, tuan-tuan, yang paling penting sekali, saudara, yang kita nak pilih, kita kena pastikan pemimpin UMNO ini, calon-calon wakil rakyat UMNO ni, sekarang ni Datuk Seri Zahid dah buat ni. Kita pilih pemimpin yang selepas pilihan raya, kita yakin dia bersama dengan kita. Kalau kita pilih ketua bahagian baru, lepas pilihan raya kita tak sure dia ikut kita ke tidak. Kan? Buat apa tuan-tuan? Betul tak? Kedua, kita akan pilih orang yang terbukti. Walaupun kita kalah, mereka masih berjuang bersama dengan kita. Mereka tak tinggalkan perjuangan. Ada juga yang tinggalkan perjuangan tuan-tuan. Dulu jawatan, tak payah saya sebut lah. Tuan-tuan pun tahu sendirilah. Ada yang tinggalkan perjuangan di peringkat pusat. Tiba-tiba bila kita dah menang, dia pun tengok dah macam nak melompat ke sebelah sana. Tiba-tiba bila kita menang di Cameron Highland, dia tarik handbrake tuan-tuan. Mula pula dia bagi duit kat wakil-wakil rakyat UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO, puteri UMNO, wanita UMNO. Ada juga. Kita nak letak orang macam ni sebagai pemimpin UMNO? No way. Ini kita kena beritahu dengan ahli-ahli kita. Dan disebabkan sepanjang tempoh Pakatan Harapan memerintah ni tuan-tuan, sepanjang tempoh Perikatan Nasional memerintah, kita tengok menteri kita ni terlalu banyak yang otak dia ni cak ayam tuan-tuan. Jadi dah tiba masa lepas ni bila tuan-tuan nak memilih pemimpin di peringkat bahagian, di peringkat pusat, pastilah pilih yang ada otak sikit. Kalau tidak letih kita. Letih. Letih tak letih tuan-tuan? Kalau dapat yang macam Mazli Malik, daripada nak mengutamakan dasar pendidikan negara, dia tengok kat kasut dulu. Kasut tu menjadi prioriti dia, tukar warna hitam dulu. Masalah kita. Masalah. Kalau dapat menteri pelajaran, sekejap suruh belajar kat rumah, sekejap suruh belajar dekat sekolah. Bila time belajar kat rumah, mak bapak dah sibuk beli gadget, beli laptop, beli tablet, beli modem, beli masukkan streaming kat rumah, masukkan Unify kat rumah. Dah beli semua sekali, duit pun tak ada sangat tuan-tuan. Mahal ni saudara. Ada yang minjam, betul tak? Ada yang dapat duit KWSP, yang itulah dia balonnya tuan-tuan, nak menyediakan keperluan untuk pembelajaran anak-anak. Last sekali kena beli baju sekolah balik tuan-tuan, sebab anak-anak kena belajar kat sekolah. Pening tak mak bapak kita? Susah tak rakyat? Kalau ada menteri pula mula-mula kata tak ada paksaan ambil vaksin, betul tak? Sekerat jalan dia kata tak ada paksaan ambil vaksin, tapi kalau tak ambil vaksin tak boleh pergi ke restoran, tak boleh pergi shopping mall, tak boleh pergi agensi kerajaan, nak buat IC pun tak boleh. Jadi macam mana tuan-tuan? Pening tak kepala rakyat? Susah tak rakyat? Susah. Lagi pening kalau jadi orang Selangor. Betul tak? Pening jadi orang Selangor. Apa tak peningnya tuan-tuan? Menteri cakap siapa yang usia 60 tahun, orang ni yang kena ambil booster. Kan? Siapa yang ambil Sinovac, orang ni yang kena ambil booster. Tapi Selangor, kalau tak ambil booster, sembahyang Jumaat pun tak boleh. Pening tak tuan-tuan? Itu sebab penting akan datang dalam pilihan raya, kita tengok dulu wakil rakyat kita ni ada otak ke tak ada otak. Yang paling penting pastikan mereka ni manusia tuan-tuan. Jangan sampai kita pilih wakil rakyat, nama dia pun macam manusia, tapi tidak ada peri kemanusiaan. Dia tak sedar undang-undang polisi yang dia buat menyebabkan ramai hilang kerja. Dia tak sedar orang yang
Kali pertama ambil, menyokong ambil vaksin. Lepas kena kali pertama, dia kena 5 hari dalam hospital. Lepas kena kali pertama, bau palsi, muka sengit sebelah. Lepas kena hari pertama, badan ada problem. Agak-agak tuan-tuan, vaksin yang kedua dia ambil tak? Tapi menteri cakap tak ada paksaan. Betul tak? Bila dia tak ambil, vaksinasi dia, status dia tak lengkap. Boleh tak dia pergi kerja? Menteri itu pula cakap, dia dah arahkan majikan-majikan pastikan hanya mereka yang fully vaccinated boleh bekerja. Habis, yang tak fully vaccinated ni tak payah bagi anak bini makan. Itu sebab penting. Penting tuan-tuan bila memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, pastikan mereka manusia. Kalau mereka bukan manusia, kita manusia akan susah tuan-tuan. Penting. Mesti ada sifat keperimanusiaan. Ya dek, satu soalan lagi. Saya tengok awak dah angkat tangan tadi. Tadi Datuk kata kita sebagai rakyat perlu Ya. tegur kan pemimpin. Betul. Macam mana kalau kita nak tegur, tiba-tiba dah kena kutip oleh pihak berkuasa? Faham Kena kutip. tak? Dia negara ni ada undang-undang dia. Negara ni ada undang-undang. Dulu masa saya berjuang dulu lawan Mahathir, masa tu ada Akta Ikut Suka Hati Aku. ISA. Tetapi di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, dia telah hapuskan ISA ni. Jadi kalau adik-adik kena kutip sekalipun, kita ada undang-undang. Dia boleh kutip kita dalam tempoh 24 jam. Mereka perlu bawa kita ke depan hakim. Jadi bila berada di depan hakim, kita boleh lantik peguam untuk menanya kepada hakim, membela kita, adakah penahanan kita itu sah dari segi sudut undang-undang. Kalau kita hanya bertanya dengan menteri sama ada betul ke apa ni orang yang ambil vaksin ni dia kena AEFI, kita bertanya tak salah. Kalau menteri nak saman kita lantiklah peguam. Kalau tak ada kemampuan nak lantik peguam, kita boleh gerakkan untuk mendapatkan peguam secara pro bono ataupun secara sukarela. PPIM pun ada peguam secara pro bono. Dan yang paling penting sekali, jangan letak kuasa menghukum tu di tangan kita. Kalau kita tak puas hati, kita report polis. Kita bangkitkan. Kalau misalnya kita bangkitkan sesuatu isu, mereka kutip kita, kita bawa benda ni ke mahkamah. Walaupun zaman Law of the Jungle dulu, saya report ke atas Datuk Amari. Dia mengaku di mahkamah, dia menerima rasuah. Saya report, dia terima rasuah. Saya kena dakwa. Kena penjara sebulan. Memang ada zaman tu. Tapi kita doakan semoga lepas ini, bila UMNO berjaya memerintah bersama dengan rakan-rakan Pakatan Barisan Nasional, kan? Kita doakan kita dapat bersihkan sistem perundangan kita. Kita boleh letak ketua hakim negara yang baru yang non-partisan. Kita boleh letak peguam negara yang baru yang non-partisan, betul-betul pengamal undang-undang, kan? Kita boleh letak ketua pengarah SPRM. Jangan buat perangai macam apa yang PH buat, orang politik. Macam Latifah Koya, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Keadilan, MPT Keadilan, dilantik pula jadi ketua pengarah SPRM, ketua Pesuruhjaya. Biarlah orang SPRM ni dia jaga diri dia sendiri. Macam sekarang ni ketua pengarah SPRM ni orang SPRM sendiri. Kita pastikan semua lantikan-lantikan ini adalah lantikan yang adil, yang boleh lakukan keadilan ke atas semua manusia. Jangan sampai lepas ni kita memerintah, kita pula menzalimi musuh politik kita. Tak boleh lah macam tu. Lepas ni semua orang bersatu je masuk penjara. Orang bersatu je jadi kluster mahkamah. Orang UMNO semua lepas. Pun tak boleh juga. Kita boleh cakap. Bercakap tu senang. Melaksanakan dia bukan satu perkara yang mudah.
apatah lagi bila kita dah berkuasa, kawan-kawan kita datang minta tolong tu, minta tolong ni, minta lepaskan tu, minta lepaskan ni. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin Barisan Nasional diberikan kekuatan untuk berada di jalan yang benar. Itu je yang mampu saya cakap. Ada lagi? Puas hati? Okey. Soalan terakhir. Okey. Ha. Okey tu. Kita sudah ke udara 85 minit. Ha. Okey tu. 2013 hingga 2018. Okey. Johor adalah negeri yang paling tinggi menerima pelaburan Betul. berbanding dengan mengalahkan DAP di Pulau Pinang, Ya. PKR di Selangor 2016, 2017, 2018. dan PAS di Kelantan lah. Ya. Jadi kalau PRN kali ini PH dengan PN menang katakan, Ya. boleh tak dia menandingi track record yang BN ada saja ni? Kalau PH menang, maka kejatuhan nilai saham ketika PH memerintah dulu 22 bulan, macam itulah apa yang berlaku di negeri Johor. Kejatuhan foreign direct investment, macam itulah yang akan berlaku di negeri Johor. Kan? Kejatuhan mata wang juga, macam itulah juga yang akan berlaku di negeri Johor. Sebab mereka ini tidak ada pemimpin-pemimpin yang berpengalaman, yang mampu untuk memberikan kestabilan, baik dari segi sudut kestabilan politik, begitu juga dengan sudut kestabilan ekonomi. Dia orang tidak ada expertise. Kalau Perikatan Nasional memerintah, lagi senang kita nak menilai. Macam mana kita dikurung di rumah 17 bulan, macam itulah tuan-tuan nanti akan dikurung balik. Budak-budak sekolah mungkin gembira, tak payah pergi sekolah. Betul tak? Walaupun tak pergi sekolah, SPM lebih cemerlang daripada kita pergi sekolah. Tetapi mak bapak yang kena cari duit nak sekolahkan anak, kena fikir macam mana dia nak sekolahkan anak, besarkan anak, nak bayar sewa beli kereta, sewa beli kenderaan, pinjaman peribadi. Dengan bayar rakyat, umpamanya nak kahwin pun pinjam bayar rakyat, kan? Macam mana nak bayar? Yang tu mak bapak kena fikirkan. Jadi kalau nak merasa benda ni lagi sekali, silakan. Tak ada siapa yang halang tuan-tuan. 12 hari bulan ni tuan-tuan bebas sebebas-bebasnya untuk memilih siapa yang tuan-tuan nak. Cuma saya nak ingatkan satu. 2018 tuan-tuan pilih sekali, silap pilih, undi sekali, tapi dapat menteri besar 3 orang tuan-tuan. Perdana Menteri 3 orang juga. Betul tak? Jadi kalau 12 orang ini, 12 hari bulan ni tuan-tuan silap pilih, bukan setakat 3 orang, boleh jadi 5 orang. Setahun sekali kita tukar menteri besar. Kalau nak, cubalah. Saya menganggarkan BN boleh menang antara 32 hingga 42. InsyaAllah. Dengan syarat. Pastikan setiap hari tuan-tuan ingatkan ayah, ibu, adik-beradik, jiran, tetangga. Pastikan dia orang keluar mengundi awal pagi 12 hari bulan. Ni musim hujan tak menentu ni tuan-tuan. Betul tak? Betul. Ada yang kata tak apalah, nanti petang nanti aku pergi. Petang kan ribut petir apa semua. Tuan-tuan rasa dia orang nak keluar tak mengundi? Tak keluar mengundi. Tiba-tiba tuan-tuan, kita kalah dengan 2 undi. Rupa-rupanya dia dengan bini dia tak datang. Menyesal tak sudah. Betul tak? Ada pula di antara dia orang ni menyesal tak keluar mengundi. Hari-hari mengundi tu dia pergi bercuti pula tuan-tuan, pergi air papan. Kan? Mengundi kat Seri Gading, dekat Paya Raja, dekat Paya Yani. Tapi hari kejadian dia berada di air papan. Kononnya nak tengok istana tuanku yang baru tu, Istana Flintstone. Tuan-tuan, jangan kita marah macam mana sekalipun pemimpin kita tak dapat jadi calon, atau kita nak calon Melayu dapat calon India, calon MIC. Dan ada juga kawan-kawan MCA dekat Payani ni, saudara. Dah 2 penggal dia orang bertanding sini. Tiba-tiba kali ni kita minta balik. Dulu arwah Tan Sri Mat Aziz, betul tak? Kali ni kita minta balik. Kalau dulu UMNO menyokong MCA bertanding kat sini, kali ni MCA bantulah kita.
Kalau tak bantu kita kalah. Tiba-tiba kita menang hanya 28 kursi. PIR ni kalah dua undi je kalah. Dua orang yang tak keluar, suami dengan isteri. Macam mana kita punya perasaan? Tuan-tuan, apa jadi? Bukan setakat kita kalah negeri pada ketika tu 28-28, Menteri Besar tak boleh lantik. Bila Menteri Besar tak boleh lantik, kita terpaksa kerjasama pula dengan Bersatu. Sebab nak kerjasama dengan PAS saja, PAS tak nak. PAS hanya nak kerjasama dengan kita kalau Bersatu dibawa bersama. Yalah, kekasih dia nak bawa macam mana. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan nak tengok benda ni berlaku saudara, kalau dah kerjasama dengan Bersatu balik, pilihan raya umum akan datang, kita terpaksa kerjasama balik. Akhirnya UMNO yang dulu bertanding 122 kursi, terpaksa bertanding 50 kursi saja. 46 bagi kat Bersatu, 26 bagi kat PAS. Belum pilihan raya dah tahu keputusan lebih buruk daripada sebelum pilihan raya. Pilihan raya yang 2018. Nak tak benda ni berlaku tuan-tuan? Jadi tolonglah pastikan. Pastikan kita turun awal pagi pada 12 hari bulan 3 dan sampai di tempat pembuangan undi. Jangan fikir warna apa, pangkah saja kat dacing tu. Tak kira lah nama siapa, pangkah dacing. Sebab kita nak dacing ni tuan-tuan berjaya memerintah kerajaan negeri Johor, insya-Allah. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.